وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini special sikit. Abel ada jemput Carrie Omar, seorang YouTuber kisah-kisah seram juga, dan Abel amat minat dengan dia punya cerita. Abel panggil dia bersama dengan Abel malam ni untuk tontonan, untuk hiburan sahabat-sahabat Abel di luar sana lah. Jadi di talian sekarang ni ada Carrie Omar ni. Assalamualaikum Carrie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Carrie sebab sudi untuk bersama dengan Abel malam ni, untuk bersama-sama kita mendengar cerita daripada Carrie di video channel Abel Seram ni lah. Okey, terima kasih juga lah untuk Abel sebab sudi panggil Ri ataupun invite Ri untuk kita buat collab pada malam ni, dan untuk video insyaAllah yang akan datang pula lah Abel. InsyaAllah kita akan kerap buat lepas ni lah. Tapi untuk makluman sahabat-sahabat Abel, memang dugaan, cabaran, ujian setiap kali Abel nak buat video collab dengan Carrie Omar ni, mesti ada macam-macam benda berlaku. Menyebabkan video ni terpaksa delete balik, terpaksa buat balik dengan bunyi orang ketuk. Tadi ada bunyi orang ketuk yang first, tadi bunyi orang ketuk dinding ni. Lepas tu dah buat dah dekat 12 minit, tiba-tiba rupanya mikrofon tak pasang lah, itulah. Dan untuk sahabat-sahabat Abel nak tahu, tempat Carrie pun, rumah Carrie pun banyak juga berlaku benda-benda yang seperti tidak merestui untuk kita buat video ni. Betul Bel. Sebab tadi hari maknanya kita start video, kita rekod video yang pertama adik kan. Kita start video pertama tu dah rasa macam dia punya aura tu macam ada benda yang tengok kita tengah buat podcast ni, mungkin dia berminat jugalah Bel untuk mendengar kisah-kisah dia. Sebab orang kita kan duduk cerita kisah-kisah dia, mungkin dia berminat lah untuk nak dengar juga. Tak ada hal lah kata nak mari dengar, dan kalau boleh jangan tunjuk lah yang dia tu ada tu je lah, cukup mendengar saja Bel. Betul. Dan jangan dia nak delete video-video kita. Betul. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita jemput Carrie untuk menceritakan kisah-kisah seram yang dia dengar ataupun dia pernah alami sebelum-sebelum ni lah. Okey, Carrie, boleh tak share dengan sahabat-sahabat Abel, Carrie? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Abel sebab sudi invite Ri. Dan pada malam ni insya-Allah lah, agak tak jadi apa-apa dalam sebelah pada ni, Ri nak berkongsi lebih kurang dalam 3 kisah seram. Boleh Abel? Agak-agak boleh. Okey, kisah yang pertama Ri nak bawakan iaitu perkongsian daripada sahabat kita juga dekat Ri, berkait tentang pemandu ambulan. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua dan juga yang ketiga, Ri nak bawakan sebuah cerita urban Melayu lah, sebuah cerita yang lama yang kata berlaku pada tahun 50 hingga 60 macam tu lah. Kisah yang famous lah. Dari kita tahu juga, mungkin di antara para subscriber ni dah pun tahu, mungkin ada yang tahu dan juga ada yang tak tahu, tapi kebanyakan mungkin ada yang tak tahulah. Kali ni Ri nak cerita versi Ri ataupun versi YouTuber Kelantan untuk pada malam ni boleh. Okey, kita akan bawa direct ke cerita Okey, boleh. Okey, cerita yang pertama ni Ri nak berkongsi yang mana berlaku dah agak lama, pada tahun lebih kurang dalam pada tahun 2007 2008 macam tu lah. Kisah yang mana dikongsikan oleh salah seorang lelaki yang mana dia ni memperkenalkan diri dia sebagai Abel Aziz. Abel Aziz ni dia bekerja sebagai pemandu ambulan ni memang dah sangat lama 5 hingga 6 tahun macam tu lah. Dan banyak benda banyak benda dah yang dia hadap ni, dari segi aksiden dan kemalangan yang naas pun memang dia dah pernah hadap. Tapi katanya sepanjang dia bekerja, ini merupakan aksiden yang bagi dia paling kuat dan juga gangguan misteri. Dia sekali dengan misteri
Kisah seram lah. Dia package sekali dengan misteri. Dia package dua sekaligus nak dikisahkan satu hari tu lebih kurang dalam pukul 11.30 ataupun pukul 12 dia ni duduk dekat office buat kerja lah, mungkin dia punya rutin harian dia pada waktu malam. Maka dia dapatlah satu call daripada orang awal yang mana berlaku satu accident yang boleh katakan agak teruk jugalah pada masa tu dekat Lebuh Raya Plus dekat utara. Maka bila dengar je macam tu, bila dah ambil keterangan siap-siap, Abang Aziz ni pun tanpa pelengah lagi, dia punya turun ke bawah, maka start dia punya van dia direct terus ke tempat kejadian. Biasalah kalau dalam perjalanan tu Abang Aziz ni sentiasa akan berdoa dalam hati dia, yang mana mendoakan para pemandu yang terlibat dalam kemalangan tu supaya tak teruk sangat, supaya ada yang selamat macam tu lah. Bila dah sampai ke tempat kejadian daripada sudut yang boleh dikatakan tak adalah sangat jauh, dia nampaklah dua biji kenderaan yang dikatakan inilah punca yang berlakunya aksiden yang kemalangan yang kuat, iaitu sebiji lori dan juga sebiji lagi trailer. Kita tahulah trailer ni bukanlah macam kereta dia memang betul-betul berat lah tahu. Sampai tahap dia punya trailer ni dia terbalik dia terbalik dan tayar duduk ke atas semua. Dan satu lagi dia punya lori tu, dia punya kepala dia tu sampai hancur lebur tahu kepala dia. Jadi kalau tengok daripada situasi ni, orang yang dalam tu maknanya lebih ke dalam 50-50 lah betul. Sebab dia punya tragis lah kan. Maka dia sampai kejap dia dia punya mungkin lah geng-geng ataupun pegawai kita panggil pakar forensik ni lah, dia mari bagi tahu dekat Abang Aziz ni. Dia kata semua yang terlibat dalam kemalangan semua meninggal dunia. Terkejutlah Abang Aziz pada masa tu. Dia ingatkan mungkin lah okey biasa. Dia pun turun lah nak pergi tengok dia lah. Dia pakai glove dia, maka dia turun dia tengok, ya Allah, dia jijak tu penuh dengan darah tahu rupanya. Darah ni berada di merata-rata. Dia nampak juga lah ramai orang-orang awal ni dengan kereta-kereta ni yang berada dekat tepi jalan. Tengoklah dikerumuni ataupun dipenuhi dengan lautan manusia lah pada malam tu. Maka dia pun turun tengok, rupa-rupanya dia nak carilah mana dia punya mayat-mayat ni lah. Tapi dia cari tak jumpa. Rupa-rupanya mayat tu dah hancur lebur dia punya daging dan juga tulang-tulang dia ni bersepuh di merata-rata tempat. Ada yang melekat dekat dia punya trailer, ada yang melekat dekat lori, ada dekat kereta-kereta orang awal pun ada sampai tahap macam tu. Betul dia kata, ya Allah. Dan dia kata inilah sepanjang dia handle 5 tahun ni lah accident yang paling teruk yang dia kena handle Jadi dia pun forensik ni pun pergilah kutik-kutik, letaklah dalam stretcher tu. Atas stretcher tu dia ada pancai plastik hitam kan, beg hitam tu. Maka letaklah dia tu. Katanya Abang Aziz ni dia boleh tahulah dia akak ni, dia punya lengan ni lengan-lengan jari, tangan dan sekian-sekian dia akak satu-satu. Dan dari cebisan-cebisan daging ni dia ambil, dia letak tepat-tepat atas stretcher tu tahu. Bila dah settle ni semua, maka Abang Aziz ni pun dengan dia punya geng yang lain bertolaklah pergi ke hospital, hantar siap jenazah ataupun mayat ni. Maka Abang Aziz ni pun dia letih pergi dekat dia punya pejabat dia, tampering, and then dia pun balik terus ke rumah. Dalam keadaan letih, dia pun mandi-mandi, solat apa semua, maka dia pun tidur lah Nak dijadikan cerita, dia tidur ni lah berlaku satu, kita panggil mungkin mimpi yang ngeri jugalah untuk dia, di mana dalam mimpi tu muncul tahu seorang lelaki yang mana dia tak pernah kenal pun lelaki ni bukan waris dia, bukan orang yang rapat dengan dia, bukan juga sahabat-sahabat dia. Lelaki ni daripada jauh dia macam berlari, nak kata berlari tu mungkin boleh jadilah berlari sambil muka yang bengis. Bila sampai saja dekat Abang Aziz ni, dia sambil tunjuk macam ni dekat Abang Aziz dengan jari telunjuk. Dia kata, kau pulangkan balik barang apa yang kau dah ambil. Jadi 2-3 kali dia ulang benda yang sama Maka Abang Aziz ni dia tengah tidur, tiba-tiba dia terkejut. Dia kata, ya Allah, dia jaga dapat mimpi yang pelik-pelik tahu. Kita tahulah bahawa mimpi ni mainan tidur biasalah kata lah mimpi ni mainan tidur. Tapi sebagai contoh dia ambil, kalau seorang itu bila dia tidur and then dia mimpi benda-benda yang pelik, maksudnya dikejar ular, dikejar kalajengking apa semua, kena patuk dekat ular 2-3 minggu dia mimpi yang sama, kemungkinan besar apa yang Ustaz bagi tahu dalam diri dia ni mungkin ada saka. Sebagai contoh lah, sebab saka ni dia bukan dari segi penyenja. Ada setengah tu kita ambil barang tu, kita dah jadi pemilik dia. Ada setengah daripada mimpi tu dia boleh turunkan saka dekat anak cucu dia tahu Sebagai contoh tu lah. Selepas daripada tu dia bangun dan dia tak tahu apa benda yang dia dah ambil sebenarnya daripada lelaki ni, lelaki mana dia tak pernah kenal ni
Dia pun tak tidur lah. Dia sedar dalam pukul 4 pagi tu, dia tak tidur. Selepas daripada subuh tu, maka dia siap-siap mandi-mandi. Dia pun pergilah dekat pakaian yang mana, pakaian yang ada pada hari kejadian tu. Dia pergi cek, takut ada benda-benda yang mencurigakan tau. Macam ada benda-benda yang pelik lah. Maka dia cek, tak ada apa pun. Dia pun pergilah dekat motosikal, yang mana motosikal ni merupakan kenderaan yang dia ulang alik daripada tempat kerja ke rumah. Pergi dekat seat, cek apa semua, rupa-rupanya tak ada berlaku, maksudnya tak ada apa benda yang mencurigakan lah. Jadi Pak Aziz ni pun apa benda lagi yang dia dah ambil sebenarnya ni. Fikir-fikir takut tahu bila kita dapat mimpi macam tu. Dan dia ni pula kali pertama pula bila dapat mimpi macam ni, lagilah dia takut. Dia pun nak pergi ke tempat kerja. Mungkin dia nak cari tempat-tempat dia punya bekerja pula lah, takut ada benda kan. Maka dia pun duduklah dekat depan rumah tu, pakailah kasut. Nak dijadikan ni cerita, bila dia pakai kasut tu dia rasa macam kaki dia, kasut dia ni macam ada benda tau dekat bawah tumit dia ni. Jadi dia pun terbalik. Dia terbaliklah kasut dia tu. Bila dia terbalik, Allahu Akbar, katanya Abang Aziz ni, dia nampaklah satu tulang, sama ada jari kaki ataupun jari tangan, yang mana melekat betul-betul dekat dia punya kasut dia tu tau. Kasut pejabat kan biasa kita ada ruang kosong tau ruang kosong kan, dalam celah tu ni? Bukan dalam kasut, bawah kasut. Bawah kasut kan dia biasa dia ada tumit, tumit tinggi. Lepas tu dia ada celah tu. Dekat celah tu dia anjing kadang-kadang duduk batu apa semua. Dia lekat batu tu kan, terselit situ. Sama ada jari kaki ataupun jari tangan yang melekat dekat situ. Bila dia tengok, ya Allah, baru dia tahu inilah sebabnya dia bawa balik ke rumah. Sebab itulah dia dapat mimpi macam ni. Dan berkemungkinan besar orang yang mari dalam mimpi dia tu suruh pulangkan balik benda apa yang dia dah ambil. Bermakna benda ni lah yang dia bawa balik sampai ke rumah ni jari kaki ataupun jari tangan. Dia fikir okey, dia dah dapat jawapan. Dia pun terus pergi ke bilik mayat. Dia dah balut dengan balut kain putih lah pergi ke bilik mayat. Maka dia pun nak bagi dekat dia punya pegawai yang jaga bilik mayat tu. Bila pegawai tu terkejut lah, kau dapat dari mana-mana ni? Dia kata gitu. Jadi Abang Aziz ni pun ceritalah siapa Z sekian dia dapat mimpi daripada seorang lelaki ni. Selepas daripada tu, pegawai ni pun okey lah. Dia pun selepas daripada dia hantar benda ni dekat bilik mayat, katanya dia tidur 2-3 hari tu, alhamdulillah dah tak dapat ataupun dah tak mari dah mimpi-mimpi lelaki tu dalam hidup dia. Selepas daripada tu jugalah Abang Aziz ni, dia kata selepas daripada peristiwa tu lah, dia ni dah jadi seorang yang memang sangat berhati-hati kalau buat bekerja berkait tentang aksiden ataupun lagi-lagi aksiden sampai meninggal ni. Memang dia seorang yang dah berhati-hati. Dia akan betul-betul alert lah selepas daripada tu. Dia takut benda ni jadi benda yang sama. Dia takut jadi benda sama tu lah yang buatkan dia rasa takut Jadi itulah kisah yang pertama berkait tentang pemandu ambulan. Seram jadi gitu. Nasib baik rumah dekat dengan bilik mayat. Kalau dia dah balik kampung dah, itu pula nak benda banyak tu nak post pakai kurier. Betul. Hari takut tu mujur dia jumpa Bayangkan kalau dia tak jumpa benda tu, sampai ke sudah berkemungkinan besar lelaki tu muncul dalam mimpi dia, duduk mari minta pulangkan balik bagi dia, pulangkan balik. Betul. Okey, ia akan sambung cerita yang kedua pula cerita yang kedua dan juga cerita yang ketiga pada malam ni, yang mana cerita merupakan ni antara salah satu cerita yang minat lah untuk baca-baca, kaji cerita macam ni, sebab dia berkait tentang cerita urban Melayu. Kalau diikutkan cerita urban Melayu ni banyak tapi yang famous lah dekat Malaysia ni adalah dua cerita ni lah, antara iaitu cerita yang pertama berkait tentang hantu kum-kum dan juga cerita yang kedua berkait tentang hantu janek. Tak tahulah sebutan dia macam mana janek, tapi kalau biasa disebut hantu janek lah, sebab dia J-A-N-A-T, jenek macam tu lah kalau orang luar sebut. Cerita hantu kum-kum ni merupakan sebuah cerita urban yang memang sangat famous pada zaman dulu, tahun 50-60 macam tu lah. Yang mana bila kita sebut cerita ni, berkemungkinan besar orang dulu bagi tahu cerita ni hanyalah sebuah cerita mitos. Maksudnya bila cerita mitos ni cerita berkemungkinan betul ataupun tidak lah.
Jadi pada semua subscriber pun tak disarankan untuk nak percaya cerita macam ni. Okay, kita anggaplah cerita ni hanyalah sekadar hiburan apa yang baik daripada hiburan, cerita-cerita seram ni kita anggaplah sebagai hiburan. Jangan terlalu taksub sangat kalau boleh. So apa yang baik kita ambil, apa yang tak baik kita jangan ambil. Jadi kisah berkenaan tentang hantu kumkum ni dia merupakan sebuah cerita sama macam hantu lain. Bila kalau dekat Malaysia ni kan kita famous dengan hantu pocong, Pontianak, Lansui, hantu galah, hantu raya semua kan. Dan hantu kumkum antara salah satu cerita urban yang agak tersohor juga tahu dulu. Yang mana cerita hantu kumkum ni dia ada lebih kurang 2 ataupun 3 versi Dia punya banyak versi. Sebab tu dia ada macam ada dalam dia punya pecanggahan dia punya cerita. Ada yang kata 99 contoh, ada yang kata 50. Jadi cerita ni tak, maksudnya dia banyak pecanggahan lah. Jadi ia akan ambil satu versi, maksudnya satu versi yang biasa orang duduk cerita kisah-kisah hantu kumkum ni. Yang mana dikatakan bahawa hantu kumkum ni berasal daripada salah seorang perempuan yang tidak mempunyai rupa paras yang sangat comel. Dia pergi dekat mana-mana dalam kampung dia tu, semua orang kutuk dia. Dia kata dia ni huduh, dia ni tak comel, rupa paras tak comel. Sebab muka dia ni macam ada kedutan-kedutan dan gelap macam tu lah. Bila orang ramai yang kutuk dia ni, dia rasa macam insecure lah. Dia kata memang betul lah dia ni tak comel. Last sekali dia pergilah jumpa dengan salah seorang bomo lah. Yang mana bomo ni dia ni berdamping dengan iblis dengan syaitan rajin lah. Dan ada juga yang kata dia ni merupakan bomo ni merupakan jelmaan iblis ataupun jelmaan hantu lah. Pergi ke situ. Dia pergi jumpa dengan bomo tersebut dan dia kata yang dia ni nak cantik. Maksudnya cantik dia ni melebihi daripada orang-orang dekat kampung dia. Dia lah yang paling cantik sekali. Lepas tu selepas dengar daripada tu, bomo tu bagi tahu boleh nak cantik, tapi dia kena ikut 2-3 syarat yang mana diberikan oleh bomo ni. Bila dengar je syarat sekian-sekian, perempuan ni pun dia sanggup turuti semua syarat dia tahu. Berselang dalam 2-3 minggu ataupun 2-3 bulan macam tu, memang betul perempuan ni memang jadi perempuan yang somel. Sangat-sangat cantik, comel lah, jelita, menawan, semua dia tahu. Dia pergi dekat mana-mana pun semua lelaki ni terpesona lah sebab kecantikan dia tu tahu. Sampailah satu tahap tu, dia merasa macam betul kau yang aku ni cantik, betul kau yang aku ni comel. Dia jadi macam ada nak tahu dalam diri dia tahu. Dia masuklah ke dalam rumah dia. Selepas daripada tu dia dah tengoklah cermin. Bila dia tengok cermin, betul lah pada awalnya dia nampaklah muka dia tu yang comel cantik tu. Selepas daripada 2-3 saat macam tu, muka dia ni dah berubah menjadi muka yang sangat-sangat hodoh, yang dipenuhi dengan ulat, kedutan apa semua dekat muka dia, dan secara on the spot berubah terus jadi muka sangat hodoh. Dia lupa bahawa itu merupakan syarat yang pertama yang perlu dipatuhi oleh dia. Selepas daripada situlah dia pergi jumpa dengan bomo tu sekali lagi dan cerita sekian. Dan dia kata dia nak cantik, dia buatlah macam mana pun asalkan dia nak kembali ke rupa asal dia yang mana dia cantik tadilah. Maka bomo ni pun bagi tahu pula, okey, ada syarat untuk nak jadi cantik, yang mana dia perlu minum darah kotor 99 perempuan perawan. Ramai 99, ada yang kata 50, ada yang kata 99, tapi ramai lah tahu 99 ni. Jadi bila dengar macam tu, dia ni memang sanggup. Maksudnya dia nak kembalikan muka dia yang asal. Selepas daripada situlah, maka setiap malam bermulalah operasi dia. Dia akan mengenakan dia punya nikop ataupun dia tutup tu semuka dia ni, ataupun dia pakai tudung. Maka dia akan pergi berjalan yang mana rumah tu ada perempuan perawan, ataupun kita panggil sebagai orang yang belum kahwin lah pada masa tu. Maka dia akan pergi setiap rumah, dia akan ketuk pintu tahu. Dia akan ketuk pintu sambil mengenakan kum. Sebab tu orang kata, sebab tu nama dia hantu kum. Dia tak boleh sebut nama panggil penuh Assalamualaikum. Orang kata dia punya lidah dia ni macam tak boleh sebut habis. Dia cuma boleh sebut kum saja. Sebab itulah nama dia. Orang panggil dia hantu kum. Jadi kalau siapa tu buka pintu, kalau orang tu perempuan perawan yang tak kahwin, dia lah mangsa pertama yang akan kena hisap darah kotor tu. Cara dia hisap darah tu memang sangat-sangat yang kita kata kotor lah. Ibu tak sanggup nak cerita, mungkin korang boleh bayarkan sendiri lah macam mana. Dan sampai satu tahap ada yang beritahu hantu kum ni dia tak boleh tunaikan 99 orang, maka dia berubah jadi perempuan yang memang hodoh buat selama-lamanya. Lebih kurang gitulah. Ada yang kata ni dah berubah
bukan lagi jadi manusia, tahu bang. Bila di cerita ini, maka selepas daripada itu maka timbullah orang kata yang cerita ini cerita hanyalah rekod orang terdahulu. Sebab pada zaman dulu bang, lebih kurang dalam tahun 20, 30, 40 macam tu, ramai budak-budak perempuan ni yang keluar pada waktu malam. Bila keluar pada waktu malam ni, bila dia keluar contoh pukul 9, dia keluar pukul 1, 2, 3 pagi baru dia balik. Jadi orang kampung ni, nak macam mana ni anak kita ni keluar pada waktu lewat malam semua ni. Maka dia plan lah, rekod lah, nama dia Hatu Kumkum. Macam tak mustahil kan sebelum-sebelum ni awal tahun hari tu pun kita digegarkan dengan orang ketuk-ketuk pintu kan. Daripada betul, Kelantan pergi ke Johor semua, satu kampung betul. Tu 2-3 buah rumah dia pergi ketuk pintu. Mungkinkah yang ketuk-ketuk pintu ni pengamal-pengamal ilmu-ilmu sihir? Betul. Macam Hatu Kumkum ni. Sebab dulu dekat Kapuri, bukan Kapuri kan, dekat Terengganu, sebab sekarang dia duduk kat Terengganu kan. Dekat Terengganu ni paling kuat ketukkan pintu. Dulu Soho dekat Losong kan. Ketukkan pintu tu, Losong dekat dia punya kapung tu lah. Dia punya Losong tu, ketukkan pintu, misteri ketukkan pintu. Dan dekat sebelah Kapuri pun pernah juga kena misteri ketukkan pintu. Bila ketuk pintu, dia tak bagi salah apa-apa. Ketuk, bila orang tu buka, kosong. Tak ada apa-apa pun. Kosong tak ada. Kosong. Selepas 2-3 hari berselang, maka sampai berpulak dekat Johor. Misteri ketukkan pintu. Dan dia fikirlah, lajunya daripada Terengganu mu pergi sampai Johor. Maksudnya laju misteri ketukkan tu. Ya, betul. Dan dia bukanlah satu negeri je yang kena. Banyak negeri yang kena misteri ketukkan pintu. Sebab ingat hari dulu memang menggegarkan Malaysia jugalah. Famous jugalah itu misteri ketukkan pintu. Sebab kapur nenek Tok Abel di Keling, Keling Kota Baru ni, ada juga kes itu. Siap dia orang letak cerita dalam grup WhatsApp kapung lah semua. Tapi rasa pun ada masuk dalam newspaper juga kapur Keling tu. Ada orang buat macam video pendek kan, macam orang tu tengah ketuk pintu, ada orang rakan tu bila pergi buka nampak kosong. Betul-betul nampak tak ada orang yang kat luar tu. Tu seram. Allahuakbar lah, tak tahulah. Tapi kalau kena dekat rumah Ri, memang taubat lah, Ri tak pergi buka dah pintu tu. Tapi Keri, rumah Abel kapung pernah dengar ada Abel sendiri yang kena. Abel ada buat video benda tu sebab rumah Abel kapung ni ada CCTV. Jadi malam tu Abel balik kapungnya, wife-nya dia dah bau kemenyan. Jadi Abel suruh dia pergi letak pampers Anuk ni dekat luar rumah. Jadi dia tak pergi letak kat luar rumah, dia letak pampers tu dekat pintu nak keluar. Maknanya dia Abel dah nampak dia nak tarik kunci atas tu. Tapi dia tak tarik, dia selok balik dan dia letak pampers tu kat bawah. Dia cakap apa pula? Tadi macam nak tubik letak pampers kat luar ke? Lepas tu tak letak dan rupanya dia dah bau kemenyan. Dia bau kemenyan dan Abel masuk dalam bilik tu, Abel dengar macam mutu ayah Abel balik lah. Ingat ke ayah Abel balik dah, tapi Abel dengar betul-betul. Tak ada pula ayah aku ketuk pintu. Cakap kat bini Abel, kata, yang abah balik ke bunyi start, bunyi motor, enjin motor kan. Dia kata, tak ada, mana ada dengar, dia kata. Jadi masa tu, dia tak cerita lagi ke Abel, dia bau kemenyan ni. Jadi duduk 5 minit lepas tu bunyi ketuk pintu, kuat kali ketuk pintu. Jadi Abel pun terjun lompat atas katil ni, berlari buka pintu lah. Sebab Abel ingat ke ayah Abel ni lama duduk tunggu luar ni. Rupanya tak ada kali. Abel buka memang kosong. Dan bila cerita ke adik ipar Abel, suruh dia tengok dari CCTV. Dalam CCTV tu kali tak bunyi pun orang ketuk pintu, tapi nampak Abel keluar dan bunyi macam angin kuat, muzik angin kuat tu kiri, bunyi macam muzik seram ada dalam video Abel sebelum ni. Abel ada cerita memang seram lah kiri. Okey, terus kiri cerita ketiga kiri. Okey, masuk cerita yang terakhir, rasa tak sedap hati ni dan rasa macam ada benda. Kalau tengok macam mana? Tak tahu, jalan tadi
kita akan sambung cerita yang ketiga. Okay. Cerita berkenaan tentang hantu janek. Hantu janek. Sekejap. Tadi Kerry wet ke apa tadi? Habis tak faham? Kerry ada gangguan kat rumah ke? Oh, macam ada gangguan macam depan tingkat gini kan. Depan bilik punya telefon ni ada tingkat kan, macam ada orang lalu gitulah. Tapi macam hari itulah nampak. Macam ada lalu benda gitu, tapi biarlah. Okay. Mungkin dia berminat tu kan, biarlah. Cerita yang ketiga. Kerry kan lama-lama dia subscribe Kerry punya channel lepas ni. Dia selalu follow. Mungkin dia selalu follow kita ni. Okay, cerita yang ketiga. Nak hilang rasa takut ni Nak hilang rasa takut ni, kita masuk cerita yang ketiga tu lah. Okay, cerita yang ketiga ni berkenaan tentang hantu janek. Yang mana cerita ni, ada yang kata cerita ni betul dan ada yang kata cerita ni rekod lah. Yang mana janek ni adalah seorang perempuan yang mana berbahasa Tionghoa. Bila kita sebut Tionghoa ni, kita tahulah dia punya keturunan dia, dan daripada dulu sampai sekarang pun memang comel-comel lah. Janek ni dia bekerja di salah sebuah, kita panggil hospital umum dekat Sarawak. Pada masa dululah dia panggil hospital umum Sarawak. Sekarang ni dia panggil hospital besar kot, tak silap lagi. Dan pada malam tu Janek ni dia nak balik ke rumah, tahu bah. Bila dia nak balik ke rumah, di situlah dia ni diculik. Ada yang kata dia ni dirogol, ada juga yang kata dia ni diculik dan dia dibunuh di tempat kejadian. Maka selepas daripada tu, hebohlah tahu dekat kawasan Kuching Sarawak ni tentang kehilangan seorang perempuan yang bernama Janek. Maka buatlah operasi pencarian. Bila cari-cari, maka jumpalah Janek ada dekat mana, dia pun tak dicerita Bila jumpa, amat mengejutkan sekali lagi. Masa tu hanya jumpa badan dia saja, tapi dia punya kepala dia tak jumpa Tak ada. Tak jumpa. Jadi ramai yang kata, kenapa boleh kepala dia ni? Bila diselidik pada masa tu adalah satu pembinaan Jambatan Satok. Yang mana orang dulu percaya kalau nak buat apa-apa, maksudnya nak buat bangunan, nak buat jabatan, dia orang perlukan kepala perempuan perawan untuk dijadikan korban semah. Kepercayaan dia orang lah, maksudnya korban semah. Semah ya. Semah, betul lah. Dia punya ni korban semah. Bila buat mana korban sajian semah, lah ya. Betul. Dia jenis macam sajian. Bila kita buat korban semah ni, dan dia orang percaya bila buat, penunggu yang ada dekat kawasan yang buat pembinaan tu tak akan mengganggu. Maksudnya dalam proses dia buat jambatan, bangunan ataupun jambatan tu clear, tak ada gangguan apa-apa. Dia kena buat korban semah contoh. Dan selepas daripada situ, maka keluarga Janek ni pun kebumikanlah Janek ni dengan pakaian yang berwarna merah, siap dengan pakai kasut. Dan dia orang percaya bila buat macam tu, Janek ni akan bangkit balik dan balas denda atas kematian dia pada masa tu. Maka dia pun dikebumikan settle. Selepas daripada 2-3 hari ataupun 2-3 minggu, maka heboh lah tahu penampakan hantu Janek yang mula-mula sekali, yang boleh kata menggegarkan Kuching Sarawak lah pada masa tu. Mula-mula sekali dia bermain ataupun dia berkeliaran dekat dia punya tempat pekerjaan lama dia, iaitu dekat di hospital umum dekat Sarawak. Dia bermain dekat dia punya koridor tu. Adalah 2-3 orang yang nampak. Tapi ada yang pada masa tu orang nampak dia ni dah ada kepala, dia ada dia punya ni. Tapi orang kata dia ni dalam misi dia untuk nak mencari kepala dia dan juga nak cari siapa yang bunuh dia tu pada masa tu. Maka heboh lah setiap rumah, dan ada yang takut untuk nak keluar pada waktu malam. Dan seterusnya Janek ni pun pergi dekat dia punya ferry. Dulu ada macam kalau orang nak pergi ke seberang, dia akan ada ferry ataupun mungkin ferry lah nama dia, dan ferry tu akan pergi ke sebelah. Dalam pukul 11 lebih ni, seorang penumpang ni, seorang yang bawa ferry ni dapatlah dia punya kita panggil pelanggan yang mana seorang perempuan yang minta untuk pergi ke seberang sebelah sana lah. Maka dia punya bawa ferry ni pun tak fikir apa-apa lah, nampak perempuan yang cukup sifat baik. Tapi pada masa tu juga dia tak terfikir lagi pasal hantu Janek ni. Bawa je pergi sampai seberang. Maka perempuan ni pun bagilah duit. Tahu bila bagi duit, selepas daripada dia balik, dia pun cuba tengok rupa-rupanya bukan duit dah, kertas ataupun daun kosong, daun kering kosong. Selepas daripada sini lah baru dia fikir, kata inilah hantu Janek yang orang duduk gembu-gembu ni, yang orang duduk cerita-cerita ni. Dia kena gangguan pada malam tu. Selepas daripada situlah katanya dia tak lagi buat operasi selepas daripada pukul 10 malam. Biasa dia buat sampai pukul 10 je. Selepas daripada tu dia akan tutup
dan dia akan balik bang. Dan misteri hantu janik ataupun kisah hantu janik ni pula bukan dekat Malaysia tu Soho, tapi sampai keluar. Tersilap lagi dekat Jepun dia ada terbitkan satu novel ataupun satu buku yang mana penerbit dia ada juga penulis dia ni bernama Yuzo Takada. Dia buat cerita berkenaan tentang hantu janik ni bang. 3 episod rasanya, 3 episod ataupun 3 jilid. Dan dia popular. Maknanya dia antara salah satu cerita hantu yang boleh sampai ke Jepun, sampai ke orang buat cerita, sampai ke orang buat novel tau dia punya cerita. Makna dia penulis Jepun ni dia ada detail cerita, banyak cerita lah sampai 3 jilid dia macam dalam dia punya novel tu juga dia macam dia bawa karakter betul lah, seorang hantu perempuan yang pakai dia punya pakaian berwarna merah gitu. Dan betul cerita itu diceritakan dalam buku sekian. Dan buku tu nama dia tak ingat lagi, dia punya The Ray of Malaya macam tu lah, dia ada sebut lah Malaysia dekat last kali tu. Kalau yang mana subscriber yang rasa nak pergi baca, korang boleh tarik je, dia akan keluar dia punya cerita tu. Dia siap dengan lukis lah, dia macam komik ada dia punya buku pun dia ada. Nak bagi tahu selepas daripada situ jugalah, ramai jugalah yang sahabat-sahabat memory yang mana belajar dulu yang bagi tahu orang dulu dia kata cerita hantu janik ni memang wujud. Lagi-lagi korban sembah. Korban sembah ni kita maksudnya di zaman dulu memang ada benda-benda macam tu. Kepercayaan dia orang terhadap benda yang kalau kita buat macam ni, okey penunggu ni dia tak akan ganggu lagi kita. Benda tu. Dia percaya dengan benda-benda gitu. So dia rasa macam berkemungkinan cerita ni ada betulnya dan berkemungkinan ada yang tak betul lah, macam tu lah. Dan itu adalah cerita yang mungkin cerita yang ketiga lah pada malam ni. Dan mungkin nak bawa 2 cerita tapi rasa macam dia punya masa dan juga suasana tak mencemburui rasanya pada malam ni. Dan kita pun akan rasa akan start lebih awal lah. Dan 3 cerita pada malam ni Ya, tak apa Kegi. Untuk next time insyaAllah kita dengar lagi cerita-cerita daripada Kegi lah. Baik. Terima kasih untuk Abel dan juga para subscriber. So 3 cerita yang dibawa pada malam insyaAllah lah dia sedikit sebanyak boleh ambil pengajaran daripada cerita hantu. Betul. Dia bukan cerita lain saja, cerita hantu pun kita boleh juga pengajaran dari segi macam-macam benda. Dan itulah insyaAllah pengajaran yang akan bawa untuk korang semua sebagai pendengar lah. Maksudnya kita ni tak adalah dengar kosong saja, kena kita dapat dia punya pengajaran. Jadi pengajaran dia 3 kisah pada malam ni. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan buat di part yang ke berapa tak tahulah. Tu pun tak tahu berapa pula cerita tu nak boleh siap satu video kita kena minta doa banyak-banyak sebelum buat video, minta doa perlindungan. Dan ini Abel berbangga juga berbangga juga cerita hantu janik tu dia boleh sampai ke Jepun. Ingatkan buah durian dengan buah manggis boleh sampai Jepun. Rupanya hantu cerita hantu pun boleh sampai ke Jepun. Betul. Dia punya betul-betul trending lah pada masa tu. Betul-betul trending. Abel harap kalau member-member Abel, sahabat-sahabat Abel nak dengar lagi banyak cerita. Berapa video dah dalam Kegi punya channel Kegi buat? Ada 50-40 ada? Dalam 100 dah banyak. Jadi sahabat-sahabat Abel kalau nak tengok, subscribe Kegi Omar punya channel lah. Nanti Abel letak kat bawah dia punya link tu, boleh tekan saja, boleh terus subscribe dan dengar cerita lah. Dan Kegi Omar ni dia famous juga dekat TikTok, boleh tengok cerita-cerita seram, cerita hantu dia dekat TikTok lah. Okey Kegi ada nak bagi tahu apa lagi Kegi? Rasanya setakat tu dulu dan okey. Abel ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Kegi Okey. Assalamualaikum.